Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bawakan satu perkongsian daripada seorang sahabat baik saya, saudara Imran bin Hussein, tentang bagaimana perjalanan beliau menghafal Al-Quran dan sedikit tips tentang bagaimana kita nak konsisten dalam menghafal Al-Quran ni. Beliau memang sangat berpengalaman dalam bidang hafal Al-Quran ni. Jadi insyaAllah beberapa soalan ni temu bual ringkas sahaja. Jadi kita akan video call lah bersama beliau. Okay. Assalamualaikum saudara Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jadi saya nak minta saudara Imran perkenalkanlah diri sikit kepada penonton semua. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Imran bin Hussein. Saya berasal dari Kampung Endah, Banting, Selangor. Yang mana saya sekarang melanjutkan pelajaran di IPG Kampus Sultan Mizan di Besut, Terengganu. Dan sedikitlah latar belakang saya. Alhamdulillah, pencapaian saya setakat ini, baru-baru ini saya baru sahaja memenangi pertandingan hafazan 1 hingga 10 juzuk peringkat kebangsaan. Saya mendapat tempat yang ketiga, mewakili negeri Selangor. Alhamdulillah, tu pencapaian terkini saya. Yang pertandingan tersebut dijalankan di Sabah pada awal tahun ini, pada bulan 2 hari tu. Alhamdulillah. Itu sedikitlah. Berapa tahun, boleh saya tanya berapa tahun ni saudara Imran mengambil masa untuk menamatkan 30 juzuk Al-Quran? Okay, tempoh saya menamatkan 30 juzuk Al-Quran adalah selama 3 tahun 4 bulan, yang mana saya bermula menghafal Quran pada tahun 2015, iaitu pada ketika saya berusia tingkatan 1 sehingga 2018 pada bulan 4 lah seingat saya. 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi itulah sebab memang beliau pernah menyertai sehingga peringkat kebangsaan. Jadi kita akan tanyakan beberapa 3 soalan ringkas saja kepada beliau. Okay, soalan pertama, boleh tak saudara Imran kongsikan kaedah saudara Imran menghafal Al-Quran dan juga kenapa saudara Imran pilih kaedah tersebut? Okey, insyaAllah saya akan kongsikan beberapa kaedah kepada anda semua. Jadi kaedah saya ni ringkas je, insyaAllah. Okey, yang pertama sekali, kaedah yang saya gunakan, yang ni sangat penting lah kepada semua orang. Yang pertama, niat kita. Niat kita tu paling penting. Apa sahaja yang kita buat, niat tu yang pertama. Jadi kita kena tetapkan niat kita menghafal kerana apa. Dia akan jadi susah kalau kita niatkan selain daripada Allah. Jadi yang paling penting, kita niat nak menghafal Quran ni bukan kerana dunia, bukan kerana kita nak dapat gelaran, bukan kerana kita nak orang pandang kita tinggi. Tidak, kita niatkan kerana Allah semata-mata. Niat kerana Allah SWT kita nak menghafal Quran. Itu kaedah yang pertama. Okey, yang kedua kaedah dia adalah kita kena mempunyai keazaman yang tinggi untuk kita menghafal Quran ni. Kerana dengan keazaman lah, dengan kita ada matlamat kenapa kita nak menghafal Quran, kita kena letak perkara tersebut, barulah kita ada semangat untuk kita menghafal Quran 30 juzuk. 30 juzuk ni bukan sikit, bukan 30 muka surat, tapi satu Quran ni mempunyai 604 muka surat. Jadi ia sangat banyak. Dengan keazaman yang tinggilah yang akan buatkan kita bersemangat untuk menghafal Quran. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga yang saya gunakan adalah kita kena menggunakan Quran yang sama. Kita jangan ubah-ubah Quran dalam kita menghafal Quran ni. Saya bagi contoh, mula-mula kita menghafal guna Quran ni, lepas tu esok kita guna Quran tu pula. Jadi kita akan pening. Sebab Quran ni beza-beza. Ada corak dia begini, ada yang macam ini. Jadi bila kita guna satu Quran saja, kita akan nampak ayat tersebut kat mana. Okey, kat muka surat ni macam ini, itu sunan-sunan. Jadi kita nampak. Kita tak akan pening lah. Pastikan kita guna Quran tersebut dari awal kita menghafal sampai habis. Jangan tukar Quran. Sebab kita ni ada kita punya naluri kita ni, kita akan sebati dengan Quran tersebut. Kita akan rasa macam sayang. Kita akan rasa nikmat kita menghafal Quran tu guna Quran yang sama. Okey, itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, saya menghafal Quran
Yang ni insya-Allah lah ni kaedah yang saya gunakan untuk mudah saya mengingat Quran ni adalah dengan saya menghafal berserta dengan melihat maksud. Sebab apa? Al-Quran ni Allah turunkan dalam bahasa Arab. Kebiasaannya kita tidak memahamilah bahasa Quran, bahasa Arab ni. Jadi cara mudahnya kita hafal menggunakan Quran yang ada maksud lah seeloknya. Kalau ada maksud yang perkata pun lebih baik sebab kita dapat lihat satu persatu maksud tersebut. Saya bagi contoh kan, kita menghafal auzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min dubur. Maksud dia dan mereka berdua pun saling berkejaran ke arah pintu. Lalu Zulaikha menarik baju Yusuf sehingga terkoyak. Kan? Jadi kita baca sampai terkoyak kan. Macam dahsyat je kan. Jadi kita semangat hafal. Macam bestnya. Apa cerita seterusnya? Jadi semangat bila kita tengok maksud dia. Cuba kita bayangkan ayat tu best, seronok. Tapi kita tak tengok pun maksud dia. Jadi kita rasa macam tak ada apa. Macam sama je kan. Kita hafal rasa macam sama. Tak apa yang seronoknya. Jadi dengan kita tengok maksud, kita akan rasa nikmat lagi bila kita hafal Quran tu. Lagi mudah. Jadi ada contoh anda kata kita lupa ayat seterusnya kan. Macam lepas dia tarik baju dia buat apa? Tiba-tiba suami Zulaikha balik kan. Habis dia buat apa kan? Kantai kan. Jadi kita macam ayat seterusnya macam ni. Jadi kita lagi seronok nak hafal Quran. Dia bukan sahaja kita mudah nak ingat Quran, tapi insya-Allah saya jamin tempoh untuk ayat tersebut melekat dalam diri kita tu lama. Maksudnya dia lambatlah. Kalau kita tak lama tak ngulang pun insya-Allah dengan kita ingat cerita je kita ingat dia punya ayat dia. Itu maksud. Kita kena ingat maksud. Hafal sambil kita tengok maksud dia. Tak ingat, tak hafal dia punya satu persatu maksud dia tu tak apa, kita just ingat cerita dia. Baru kita terbuka lah minda kita sikit kan. Kerana itu kaedah yang keempat. Kemudian kaedah yang seterusnya, pastikan kita menghafal ni kaedah yang terakhir lah insya-Allah saya boleh kongsikan. Kaedah ni selalunya setiap orang berbeza kaedah dia. Jadi yang kaedah yang saya bagi ni bolehlah mana-mana yang rasa macam lambat rasa susah nak hafal Quran, kita boleh cuba cara saya pun tak apa. Jadi yang kaedah yang terakhir yang boleh saya kongsikan adalah pastikan kita menghafal ni supaya kita menghafal dengan penuh beradab lah. Kita kena menjaga semua adab kita dalam kita menghafal Quran. Itu antara kaedah yang paling penting lah. Yelah kadang kita hafal Quran tanpa adab pun susah juga Quran tu nak masuk dalam diri kita. Kita kena jagalah adab dengan Quran. Kita kena pastikan seeloknya walaupun apa contoh kita guna Quran yang ada maksud, seeloknya kita adalah wudu kan. Pastikan kita ngaji, pastikan Quran ni letakkan tempat tinggi. Banyak lagi lah apa adab kita dengan Quran. Jadi 5 kaedah yang tersebut yang saya gunakan insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Imran atas berkongsikan tentang kaedah yang macam-macam kaedah. Jadi banyaklah kaedah yang kita boleh cuba. Sebenarnya hafal Quran ni pun macam try and error kan, untuk pastikan mana paling sesuai untuk kita. Jadi insya-Allah kita habis episod 1 kita dengan dekat sini. Jadi boleh sambung, kita akan sambung dengan episod kedua, iaitu tentang macam mana nak pastikan kita konsisten dengan tasmih. Sekian, habis untuk episod 1.